Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegang tangan je tu. Saya dapat kahling. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Nasrik yang dihormati pengerusi Masjid Rahmaniah Pusat, ahli jawatan kuasa, Tuan Imam, Ketua Kampung, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi saya malam ni diamanahkan untuk menyampaikan tajuk kuliah pendek. Pendek je so panjanglah. Iaitu kesempurnaan solat. Dalam solat ni, dalam sembahyang kita ada dua kategori. Pertama, solat pada zahir. Yang kedua, solat pada batin. Ada dua kategori solat. Kita ambil pendekatan awal daripada 13 rukun solat zahir. Solat zahir. Kadang-kadang kita semayang hari-hari rasa semayang kita sudah sempurna, padahal banyak perkara-perkara yang kurang kadang-kadang boleh menyebabkan bid'ah di dalam solat. Yang pertama, pada menyatakan niat. Dalam Imam Syafi'i ini niat ada dua. Ada dua niat. Niat pertama, turun dari rumah nak solat maghrib. Dari rumah turun, kemudian sampai masjid. Dari rumah turun dah berwuduk, dah apa semua. Sampai masjid, imam pun takbir. Allahu Akbar. Kita pun duduk belakang. Usalli fardhal maghribi salasa raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Angkat takbir juga. Allahu Akbar. Tetapi di dalam takbir tadi tidak diletak qasad, ta'arrud, ta'ayyin, maka tidak sah solat. Kat takbir tu pesen tu macam tu. Allahu Akbar, kosong, tak ada apa-apa, tidak sah solat. Sebab mazhab Imam Syafi'i kena meletak niat di antara huruf 8 alif sehingga ra, iaitu 8 huruf, kena letak niat di situ. Kalau kita belajar sakit, susah. Sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat jadi imam, jadi makmum kerana Allah Ta'ala. Nak letak dalam Allahu Akbar, dapat tak? Rasa-rasa dapat tak? Tuan Imam dapat? Apa sih? Siapa?
Allah. Siapa? Okey, saya nak ambil yang paling ringkas. Sebenarnya ketika mengangkat takbiratul ihram, meletak niat dalam tu, iaitu menyedari bahawa kita tengah solat apa. Bang maghrib aku tu. Yang maksudnya, faham? Artinya tidak ada apa-apa lagi pemikiran luar daripada tahu sengaja kita mendirikan sembahyang maghrib. Angkat tangan. Allah, aku sembahyang maghrib. Jangan Allah ni nak tuju, nak kunci kereta. Tu tak sah. Tu cara letak dia, ya. Letak dekat situ. Niat. Jangan angkat tangan Allahu akbar kosong. Angkat tangan Allahu akbar kosong. Tak boleh. Itu dari segi niat di dalam takbiratul ihram. Tangan. Tangan kadang-kadang ada letak dekat ipo besin tu. Okay. Tangan kadang ada yang meletak dekat sini, ya Allah. Allahu akbar. Ada letak kat sini, Allahu akbar, kan? Ada letak macam ni, Allahu akbar. Semua ada. Tapi kalau meletak tangan tidak betul pada tempatnya, maka tidak dikira sunat. Tak dikira sunat. Ya. Kerana Allahu akbar, dia angkat tangan tapi tak sempurna. Dia kena letak di bawah cuping telinga bagi orang laki-laki. Kalau nak angkat tangan, biar betul pada tempat. Jangan Allahu akbar. Jangan. Orang perempuan kena letak di aras dah dada perempuan. Jangan letak sama orang lelaki juga. Orang perempuan tidak digalakkan membuka ketiak. Dia kena tutup. Orang lelaki kena buka, jangan tutup. Dan pastikan juga ketika menyebut Allahu akbar, bar tu tangan sudah berada di sini. Allahu akbar. Salah. Tidak sempurna sunat dia. Dia kena angkat tangan Allahu akbar, kunci terus. Semua takbir, ya. Takbir yang pertama tu disebut sebagai takbir apa? Takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Angkat tangan ini sunat. Kalau nak angkat boleh, tak diangkat pun boleh. Letak di sini pun sunat. Kalau nak letak sini pun boleh, tak letak di sini pun boleh. Tapi tak dapat pahala sunat, rugi kita. Ya, itu takbiratul ihram. Kemudian membaca doa iftitah. Doa iftitah ni kalau kita tak pandai baca, tak payah baca. Jangan mengarut. Jangan mengarut. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Hamidun majid. Tengah dia tak baca pasal dia lupa. Jangan menipu. Kalau tak pandai baca, diam. Kalau pandai baca Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, si ingat lagi, berhenti dengan dia ajak. Jangan Hamidun Majid, jangan. Tak boleh. Takat mana ingat cukup. Macam tarawih, mana ada macam doa iftitah tu nak?
tengok imam mana ada doa. Ada tak imam baca doa iftitah waktu tarawih? Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, terus. Tu. Kemudian Fatihah. Yang Fatihah ni yang kena jaga betul-betul bacaan Fatihah. Kalau bacaan Fatihah tidak sempurna mengikut kemampuan, maka tidak sah solat. Tak sah. Kalau mengubah makna, tak sah solat. Ikut kemampuan. Maksudnya kalau orang tu mampu baca macam tu je, itulah bacaannya. Ya. Tapi wajib ke atasnya untuk belajar. Wajib. Jangan macam tu je. Kalau tak baca Fatihah, solat sah tak? Syekh, sah tak? Ada orang kata sah, ada orang kata tak sah. Saya kata sah tak baca surah Fatihah dalam solat sekiranya dia tidak pandai baca Fatihah. Ya? Contohnya mu'alaf yang baru memeluk Islam, mana dia tahu baca Fatihah? Tahu tak dia baca Fatihah? Mengucap pun berbelit-belit lidahnya, apakah lagi nak membaca surah Fatihah. Jangan kata mu'alaf, bahkan orang Islam umurnya sudah 60 tahun tak pandai mengaji, bahkan surah Fatihah pun si pandai juga. Tapi satu ketika dapat hidayah daripada Allah, maka dia solat. Bagaimana dia nak membaca Fatihah? Maka diamlah dia ketika Fatihah itu dibaca selama mana masa Fatihah tersebut. Maksudnya kalau tak pandai, Allahu Akbar, agak-agak berapa lama Fatihah, lama itulah dia diam. Ya. Sah dengan syarat dia tak pandai baca Fatihah. Mun nak nanti yang pandai, kiamat. Bila nak pandai baca Fatihah? Artinya hari demi hari kita kena mempelajari Fatihah. Saya selalu pergi dekat masjid-masjid, saya dengar tuan imam baca, ada yang okey, ada yang tak okey. Ada yang okey, ada yang tak okey. Kita nak kata sah tak? Kita nak kata tak sah pun tidak. Mungkin itu kemampuannya. Maksudnya jangan mengkritik. Kan, kalau dengar imam baca siratal ladzina an'am, jangan dikritik dulu. Ya. Esok sirah malayak sirah, lusa jadi imam sirah juga. Maka jumpa imam tu elok-elok. Jangan duduk kedai kopi, doh dengar imam yang baca malam. Nak apa nak baca sirahnya salah dengan aku. Jangan dibawa kedai kopi. Jumpa tuan imam, pasal kita mahir, kita boleh tegur face to face. Jangan mengkritik di belakang. Silap-silap kita yang tak sah solat dan mendapat dosa. Tuan imam di pusat tu alhamdulillah bacaannya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Itu selalu silap. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrah. 2 kali roh. Itu salah bacaan tu. Ya. Kalau saya dia menambah tasydid pada roh yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim bukan rahim. Situ selalu silap Fatihah.
Alham le tu dibawa. Dengan dibawa al. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Mid jangan bidin. Jangan tahan dulu ya. Maliki yaumiddin. Jangan maliki yaumiddin. Nah, salah. Ada yang baca macam tu ya. Tapi kalau dia tak dapat memang bidin lah. 10 tahun dia aja bidin pun bidin lah ya. Pasal sudah belajar. Sebab belajar itu wajib, mendapat itu sunat. Nah, itu perlu. Iya salah tu. Bukan iya. Tahan sedikit. Iyyakana qana, ada yang baca qana. Iyyaqana budu, ada yang baca macam tu. Bukannya qana. Saya nak sebut huruf ain tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kanasta'in. Bukan ta'in. Ini pembahagiannya untuk Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam surah Fatihah ini pembahagiannya adalah hak Allah. Itu bukan hak kita. Fatihah ada 2 bahagian. Yang pertama hak Allah, yang kedua baru hak hambanya. Apa hak hambanya? Ihdinas siratal mustaqim. Itu kita punya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini kita punya. Ghairil maghdubi alaihim tahan tahan waladdallin. Jangan waladdallin. Salah. Hilang tasydid. Situ ada hukum mad lazim kalimi musaqqal. Kalau hilang sabdunya maka tidak jadi mad lazim kalimi musaqqal. Itu bacaan Fatihah ya. Boleh ikut saya semua. Cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك jangan dinas swat dinas bila sebut nas lidah kena pada gigi bawah ya, nas langgar, lidah melanggar gigi bawah. Nas bukan kalau tak ada gigi lepas. Kalau ada gigi dia tak lepas, ya. Tak apa. Janji dia sampai dekat situ. Di tengah-tengah gigi bawah. Dinas. Lekat situ. Cuba 1 2 3. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim. Sat sama juga. Letak siratal ladzina an'amta 'alaihim. Coba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil coba ni boleh tahan ni. Cuba ayah anda sekali coba sedap saya dengar. Lepas tu Imam Isyak boleh ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masuk dalam hidung ayah anda tu boleh tahan tu. Kemudian ujung dia walad dolin. Sebelum kita menyebut amin maka kena baca apa? Disunatkan baca apa? Waladdallin. Sebelum menyebut amin maka diletakkan di situ doa kepada kedua ibu bapa. Rabbighfirli wa liwalidayya. Barulah menyebut amin. Disunatkan di situ ya. Sebut Rabbighfirli wa liwalidayya. Kalau jadi imam kena sebut itulah ya, supaya ada berhenti seketika, letak doa dekat situ. Dan selepas menyebut amin, amin ni ada orang sebut amin, tu nak? Ada orang sebut amin. Ada yang sebut amin. Yang mana betul? Yang paling afdal ialah dengan min itu sama panjang. Waladdallin.
Jangan amin, makna dia lain. Amin, makna dia pun lain. Kalau amin, perkenankanlah ya Allah. Pasal apa? Fatihah ini doa. Doa. Doa ketika solat. Bermakna imam itu tengah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala ketika sembahyang. Kalau kita khayal dalam Fatihah ni, imam baca Fatihah, kita tak boleh baca apa lagi. Seorang pun tak boleh baca apa-apa. Kata Allahu Akbar, imam baca doa iftitah, kemudian imam baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita belakang angkat takbir Allahu Akbar, baca doa iftitah, tak boleh. Tengah baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian imam baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti baca doa iftitah. Dengar imam tu baca. Dengar imam baca surah Fatihah. Mun imam lupa baca Fatihah, apa? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Terus baca idza jaa. Macam mana tu? Apa peranan orang belakang? Nipu mulahnya. Dengar ajak ke macam ni? Betul imam? Subhanallah. Tegur. Allahu Akbar sembahyang tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Subhanallah, orang belakang kata berhentinya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal subhanallah. Berhenti dia. Langsung tidak ingat. Nak pun salah aku tu. Agak-agak macam mana? Nanti betah imam tu juga ijazah. Ya. Tegur ijazah dik. Tegur ijazah. Macam mana nak buat? Gantikan imam tersebut. Ya. Sebab imam itu awal-awal sudah tidak khusyuk solat dia. Ganti. Ni po cara mengganti ustaz. Dia akan berhenti. Subhanallah, berhenti. Tegur subhanallah. Tak boleh. Kita ganti dia. Dia tak boleh jadi imam dah tu. Tak layak jadi imam. Pasal dalam takbir yang pertama dia sudah silap. Jangan tegur Fatihah. Tak boleh. Ataupun tegur Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak boleh. Dia tegur subhanallah sahaja. Fatihah lupa imam, lebih lagi batal. Tidak ada perkataan lain, cuma subhanallah. Imam lupa Fatihah, tegur dia subhanallah. Tapi kalau imam lupa surah, boleh tegur, bacakan surah itu semula untuk mengingatkannya. Itu sembahyang. Kalau tengah sembahyang imam lupa Fatihah, orang belakang tegur subhanallah, mak asyik bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha waduha udi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata orang belakang tegur. Maka batal solatnya. Tu bahaya Fatihah kalau lupa. Tak boleh tegur selain daripada sebutan subhanallah. Ada satu kes berlaku.
imam baca khutbah, kertas khutbah yang terbang atas mimbar dah, tengah baca khutbah, tiba-tiba terbang jatuh ke bawah. Kalau berlaku di pusat ni lah contohnya, macam mana nak buat? Nipo nak malah nyo siap dapai khutbah gua di bawah tiup angin, ambil kertas beri kan, betul boleh kah? Betul, itu jawapannya. Jangan diam je, ndak aku wani nak hantar nak kata. Pasal apa? Waktu sebelum khutbah tu dia kata apa? Janganlah kamu berkata-kata ketika khatib sedang berkhutbah, maka sia-sialah pahala Jumaatnya. Tahu tak? Kalau orang tidur tengah sembahyang Jumaat tidur, kita tengok tidur, kita kejutkan dia, maka kita tidak dapat pahala Jumaat. Pasal menegur orang tidur ketika berkhutbah tak boleh. Konsentrate. Kalau kita sendiri tidur lagi teruk, ya, negur orang tidur pun tak boleh. Kalau khutbah tu jatuh, ambil bagi kepada imam. Jangan cik ijik, seorang si ijik seorang, ya. Tuan imam atas pun tengok-tengok aja. Nipo pesen tu katanya. Pergi ambil, hantar dekat imam tersebut. Kalau imam itu batal ketika khutbah, kentut di atas dia. Macam mana nak buat? Kalau imam tu kentut, dia tak bagi tahu, tak apa, dia berdosa seorang. Ni asal dia bagi tahu, dia turun bawah. Belal, kentut aku tak. Jadi orang lain kena naik, ganti dia. Ganti dia. Baca yang rukun sahaja. Tu ada kes berlaku, ya. Yang selalu silap. Saya berapa orang saya jumpa dah. Waktu saya ceramah macam ni, habis ceramah dia jumpa, ustaz lama tu saya sembahyang ustaz. Salah ustaz. Kena salah. Saya sik tahu nak ni tahiyat awal, nak ni tahiyat akhir. Contoh, dia solat membaca tahiyat awal, at-tahiyyatu mubarakatuh salawatu. Asyhadu an la ilaha illallah. Angkat tangan tu bila angkat tangan tu? Ada orang angkat tangan, asyhadu an la ilaha illallah. Kan? Ada orang angkat tangan, asyhadu an la ilaha illallah terus. Ada orang angkat tangan, asyhadu an la ilaha. Ada juga nak? Ada. Ditulis la ilaha illallah. Yang paling afdalnya angkat tangan, asyhadu an la, aku naik saksi, terus angkat tangan. Ya? Asyhadu an la, terus angkat tangan. Kalau jari itu putus, pakai jari itu, asyhadu an la, tak payah. Kalau jari telunjuk putus, jangan pakai jari lain, pakai ajak sengan ni jari dia. Punya dah putus biar lah, ya. Jangan ditukar-tukar jari, tukar jari sebelah, jangan. Tahiyat awal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Itu tahiyat awal. Jangan ditambah wa ala ali Muhammad, udah siap masuk tahiyat akhir.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu tahiyat akhir. Kalau ada orang baca macam tu salah tu. Dia nanti Allahumma salli ala Muhammad, cukup. Jangan ditambah wa ala ali Muhammad, salah. Itu tahiyat akhir. Pasal apa tahiyat akhir ni? Menyebut keluarga Nabi. Wa ala ali Muhammad. Ali ni bukan Serina Ali. Ali ni keluarga Nabi. Jangan diterjemah wa ala ali Muhammad. Ke atas Ali dan Muhammad, salah. Ke atas ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya lajukan. Sama juga dengan bila kita nak rukuk ya. Bila nak rukuk, Allahu akbar. Hu akbar itu anggota kita, tangan kita sudah sampai kat lutut. Jangan Allahu akbar, kita dah sampai lutut, Allahu akbar. Contoh, kita nak rukuk ya, nak rukuk, Allah berjalan pula. Nak rukuk, Allahu akbar. Tu salah. Hu akbar sini, Allahu akbar. Semua takbir intikalah. Semua takbir intikalah. Tahu takbir intikalah? Takbir pindah rukun ke rukun. Hu akbar, berhenti. Ada yang dah sampai Allahu akbar, sekarang tangan dah sampai, baru sebut Allahu akbar. Itu pun salah juga. Tapi sembahyang dia tak batal, cuma tidak sempurna. Dan tidak boleh bergerak apa-apa lagi anggota, baru dia pindah kepada rukun lain. Udah ngejak dah Allahu akbar, baru dia boleh Sami Allahu liman hamidah. Jangan Allahu akbar sami Allah terus, belum stay betul-betul lagi. Selama mana tu makninah? Selama subhanallah, berhenti betul-betul, baru sami'a Allahu liman hamidah, berhenti. Tu baru rasa solat itu feel-nya dah masuk dalam. Sebab itu sembahyang tarawih jangan ikut dang laju. Sembahyang tarawih kampung Ulu laju, kampung Ilia laju, lomba hidak sembahyang. Nang buat ekspres sembahyang tarawih, sembahyang sahaja tapi tidak mendapat fadilat, rugi kita. Jam tangga ada soalan sih, ada soalan berkaitan solat. Anda ada soalan? Saya cari dulu. Imam kentut, ya, imam kentut ketika tahiyat awal. Nipo yo, bunyi kentutnya dia dengar oleh orang belakang, tahu sudah imam kentut, ya. Jadi imam tu kena batal solatnya. Kemudian imam tu kena lari. Cikgu Lili tahu sih macam ni. Yang pun
Nak ganti imam tu bila dia berkentut, dia pindah ke tempat lain. Boleh bagi tunjuk sikit? Simple. 3 orang. 1 2 3 orang Syekh. Pinjam. Kat situ. Tak. Syekh. Jadi imam seorang. Kena tunjuk vertikal terus. Situ. Syekh ke tak? Syekh. Kita imam, 2 orang belakang. Ni cik adik ni. Syekh seorang lagi. Apa dia? Azan. Azan dulu. Okey. Belum solat dulu. Kita azan dulu. Okey, kita beri ruang untuk azan sekejap. Kita duduk, jangan diri, duduk. Duduk dulu. Saya buka soalan selepas ni. Kejap. Saya ambil masa 5 minit selepas azan. Asik. Ada ambil gambar. Hantar ambil lah.
Okey. Okey, sambung sikit. Ada ni. Tes. Kita nak solat ni. Okey, pinjam 2 orang di belakang. Situ je. 2 orang belakang makmum. Cepat. Sedap azan tu. Azan jiharkah. Okey, duduk tahiyat awal. Okey. Imam kentut. Ya. Kentut nah. Kalau imam dah kentut, macam mana nak buat? Cuba buat. Lepas tu kena imam, subhanallah. Orang belakang sebut. Okay. Lepas tu lari keluar. Keluar diri, tunjuk syarat pada orang belakang bahawa kita kentut. Ya, tunjuk macam ni ya. Kita angkat pusing belakang, tunjuk syarat kepada makmum yang belakang bahawa kita berkentut. Jangan daripada aku kentut, jangan. Kita tunjuk syarat tu. Cuba buat. Okey, duduk. Kita dah kentut, ya. Assalamualaikum sebelah, slow je. Berdiri, bagi syarat. Kamu keluar. Kemudian ganti dia. Macam mana nak ganti? Okey, ganti. Macam mana nak ganti? Okay. Angkat. Jangan pergi depan. Nak ganti dia, duduk. Okey. Dia dah kentut. Pergi ambil duduk. Kentut. Lepas itu berdiri. Allahu Akbar. Diri. Seorang aja. Dia ganti ya. Bermakna dia mengganti imam. Ya. Kemudian baru awak berdiri. Baru makmum lain berdiri. Dia dah keluar tadi, nak gantikan orang kentut tu, jangan merangkak ke depan. Jangan pergi ke depan. Angkat dulu. Allahu Akbar. Dia imam. Orang lain pun berdiri, kemudian awak baru boleh bergerak ke depan. Sini depan ni ya. Jangan duhinun. Jangan bergerak macam tu. Itu dekat padang bola sepak. Bergerak ikut ni. Step. Okey, kanan. Kiri. Sekali lagi. Kanan. Kiri. Kena sewang tu sinun. Awak tak payah ikut, tak payah pergi tempat imam tu. Kalau kita sembahyang sekarang ni SOP pada saya ada penjarakan sosial, tu nak. Jadi awak kena pergi ke depan ni cukup. Tak payah ikut sejadah tu ke depan ni. Sekali lagi. Cukup. Paling rapat solat ketika ini 1 meter. 10 meter pun boleh. Saf tidak putus. Paling rapat solat sekarang ni. Jangan heran ada yang bayang belakang tu seorang. Ya. Lebih SOP. Saya dah. Okey, sikit soalan soalan berkaitan dengan masbuk. Okey, terima kasih. Duduk. Masbuk ni maksudnya makmum datang tidak sempat apa? Sempat macam ni sempat apa ya? Sempat pada rakaat pertama. Imam dah habis baca Fatihah, sudah habis baca surah, kemudian imam rukuk. Allahu Akbar. Dia baru datang. Kalau dia sempat Allahu Akbar, terus rukuk. Jangan baca Fatihah. Terus rukuk. Allahu Akbar. Bermakna dia sempat lagi bersama imam. Tapi kalau imam Allahu rukuk,
Dia datang dari jauh, Sami Allahu liman hamidah. Imam dah Sami Allahu liman hamidah, nyawak datang Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, tak boleh. Tak boleh, ya. Dia kena ikut macam mana imam tu. Artinya dia tak dapat satu rakaat. Dia dah ketinggalan satu rakaat. Habis solat nanti dia kena ganti satu rakaat. Kalau imam sudah meninggalkan dia 3 rukun. 3 rukun itu takbiratul ihram, 1 rukuk, 1 sami Allah, iktidal 1, dah 3 rukun dah dia baru sampai, maka dia sudah jadi masbuk. Jam dah pukul 8, jangan lama elak, lain kali kita nyambung mudik. Boleh ya. Jadi saya rasa setakat tu aja dulu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tu sih. Sarong kah? InsyaAllah kita boleh lakukan kita tulis komen untuk soalan insya.